Anda bersama saya Nusra Ismail dan ini berita utama malam ini. Singapura dan New Zealand tingkatkan hubungan dua halal tetap perkongsian strategik menyeluruh. Tentera Israel mula laksanakan gencatan senjata sejak 5 petang tadi waktu Singapura serta berundur ke garisan yang dipersetujui. Identiti palsu atau catfishing merupakan tingkah laku bahaya online yang paling lazim dialami rakyat Singapura tahun lalu. Salam sejahtera. Singapura dan New Zealand bersetuju mengukuhkan hubungan keselamatan, meningkatkan daya tahan dan daya bekalan dan meneroka bidang-bidang baru perdagangan. Ini menyusuli langkah kedua negara meningkatkan hubungan dua halal ke tahap perkongsian strategik menyeluruh CSP. New Zealand adalah negara kelima yang mempunyai perjanjian tahap CSP dengan Singapura. Kedua-dua pihak menyifatkan perkongsian itu sebagai menunjukkan bahawa negara-negara kecil ada keupayaan bertindak walaupun di tengah-tengah ancaman terhadap peraturan perdagangan antarabangsa. New Zealand menyambut ketibaan Perdana Menteri Charles Wong dalam penuh gaya dan tradisi serta penuh penghormatan bagi menandakan babak baharu dalam hubungan antara Singapura dengan New Zealand. Selepas mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Christopher Luxon, Singapura dan New Zealand meningkatkan hubungan dua halal ke tahap perkongsian strategik menyeluruh. Ia dilakukan di tengah-tengah order global yang berubah-ubah, di mana kekuasaan mengatasi peraturan. No one is quite clear how things will change in the foreseeable future, but the changes are real, and if the trends were to continue, then we will be in a very inhospitable environment for small economies. But the thing is, we are not without agency. We don't have to be passive bystanders. We can find ways to preserve the multilateral frameworks that matter. And we can do so bilaterally through initiatives that can serve as pathfinders. By working together in the way that we have, we can keep modelling out the standards that we want to see still affirmed in the world. And that's why we keep making a case for free trade and international rules-based systems. So, and with the kind of agreements that we're putting together here and things that we're, again, trailblazing and pathfinding on, we want to continue to look for opportunities to do more of that. Di bawah kerjasama baharu itu, Singapura dan New Zealand akan bekerjasama dalam 72 inisiatif. Ia termasuk perjanjian pertama seumpamanya bagi memastikan kelancaran aliran bekalan barang asas. Pihak Luxon berkata, langkah itu saling menguntungkan kedua-dua negara, memandangkan Singapura mengimport 90% makanannya, manakala New Zealand pula amat bergantung kepada import minyak dan farmasetikal. Projek-projek lain termasuk memperdalam lagi hubungan pelaburan dua halal serta bekerjasama untuk mengukuhkan hubungan New Zealand dengan ASEAN. New Zealand has been a dialogue partner with ASEAN for many decades. The links have been growing through the Prime Minister's leadership in recent years. We've seen more interactions between New Zealand and ASEAN. So we will build on that foundation to have a substantive comprehensive strategic partnership between New Zealand and ASEAN. Sementara itu mengulas mengenai persetujuan dicapai Israel dan Hamas untuk memulakan fasa pertama pelandaman Gaza, PMO menyifatkannya sebagai langkah pertama yang penting sambil mengalu-alukan perjanjian itu. Mengulas sedemikian menerusi catatan media sosial, beliau bagaimanapun akur bahawa perjalanan seterusnya tidak mudah. Beberapa pemerintah Singapura berharap perjanjian yang muktamad akan dapat dicapai tidak lama lagi supaya para penduduk Gaza boleh membina semula kehidupan dan rumah mereka. Singapura, kata beliau, bersedia menambah program pembinaan kekayaan bagi membantu para penduduk Palestin dalam proses tersebut. Singapura juga tambahnya akan menyumbang dalam apa cara yang mampu bagi memastikan rakyat Israel dan Palestin boleh hidup secara aman dan selamat secara berkekalan. PMO turut memuji kepimpinan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump serta usaha Qatar, Mesir dan Turki dalam mencapai penerobosan itu.
Dalam perkembangan terkini, tentera Israel menyatakan genjatan senjata mula berkuat kuasa pada 12.30 hari waktu tempatan atau 5 petang tadi waktu Singapura. Tentera Israel mula berundur ke garisan yang dipersetujui di bawah perjanjian Israel Hamas, tetapi ia masih mengawal setengah daripada wilayah Gaza. Langkah itu diambilnya setelah pemerintah Israel awal dari itu meluluskan perjanjian gencatan senjata dan pembebasan tebusan Hamas yang dicapai dengan Hamas. Langkah itu sekaligus membuka jalan kepada penggantungan serangan dan pertempuran di jaritan Gaza. Presiden Donald Trump bagaimanapun berkata, pembebasan tebusan mungkin berlaku pada Isnin atau Selasa. Ini walaupun Hamas dikatakan ada 72 jam untuk membebaskan tebusan-tebusan dalam tahanannya yang menurut Israel boleh berlaku seawal hujung minggu ini. Yang pasti para penduduk Gaza yang sudah cukup lama menderita meraihkan detik penting ini dengan jangkaan bahawa perang akan berakhir. Hamas menyatakan bahawa Amerika Syarikat dan negara-negara pengantara rundingan dengan Israel sudah memberi jaminan bahawa perang akan tamat sama sekali. Ini bermakna tentera Israel tidak lagi akan melancarkan serangan-serangan lanjut terhadap jaritan Gaza. Di pihaknya, Israel bagaimanapun belum lagi mengisytiharkan demikian. Penduduk Gaza bernama Noor al-Shenglubi ini melahirkan rasa seolah-olah tidak percaya bahawa perjanjian ini berlaku. Dia bersyukur kepada Allah bahawa dirinya masih hidup dan perang akan berakhir. Serta berharap perang tidak akan kembali menghantui Gaza agar orang ramai dapat kembali mengenaskan kehidupan dan rumah masing-masing. Para penduduk Israel umumnya dan bekas-bekas tebusan serta keluarga bagi tebusan yang masih ditahan di Gaza juga meluahkan rasa lega dengan pengumuman pemerintah Israel yang mengesahkan perjanjian Israel Hamas itu. We could have saved so many people, and this government let so many people die in Gaza, both Israelis who were taken there and innocent Gazans. I think this deal is way overdue, and I'm very glad they finally did the right thing, and I hope that we'll continue in a better path, making Israel and the whole area a place that we're all proud to live in which each person who lives here has their own space and their own freedom. Presiden Trump mengesahkan beliau akan berangkat ke Timur Tengah pada Ahad ini. Beliau menjelaskan bahawa dalam pembinaan sekolah Gaza tiada orang akan dipaksa keluar. Beliau turut memberi gambaran mengenai apa yang mungkin boleh dijangkakan pada fasa seterusnya. When does he talk about that? Because you sort of know what phase it is, but there will be disarming, there will be pullbacks, there will be other things happening. I'll give you a list of 22 different things that will take place. And I think it will take place, and I think you end up with peace in the Middle East. Dalam pada itu perjanjian yang dicapai Israel dan Hamas akan membolehkan trak-trak yang membawa bekalan makanan dan perubatan masuk ke Gaza. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyatakan ia sudah bersedia dan merancang untuk menghantar sekitar 170,000 metrik tan bantuan kemanusiaan penting dalam tempoh 60 hari pertama. We will aim to increase the pipeline of supplies to hundreds of trucks every day. Food, we will scale up the provision of food across Gaza to reach 2.1 million people who need food aid and around 500,000 people who need nutrition. Famine must be reverted in areas where it has taken hold and prevented in others. Wang tunai akan diberikan pada 200,000 keluarga yang digunakan bagi keperluan makanan asas. Tempat perlindungan juga akan dipertingkatkan bagi membantu para penduduk bersiap sedia menghadapi musim sejuk. Menurut PBB, ia akan memulakan kerja-kerja bagi memulihkan sistem kesihatan Gaza yang lumpuh dan menghantar lebih banyak bekalan perubatan. Agensi PBB bagi pelarian Palestin UNRWA menyifatkan perjanjian itu sebagai suatu kelegaan besar. Pihaknya menyatakan terdapat bekalan makanan yang cukup untuk dibawa ke Gaza yang boleh menampung keperluan seluruh penduduk Gaza selama 3 bulan.
PBB bagaimanapun memberi amaran bahawa lebih banyak lagi diperlukan. Dan ia menyuruh pada negara-negara maju supaya meningkatkan sumbangan masing-masing. Supplies are in place and our teams are on standby. We can scale up food, water, medical and shelter assistance at once. But to turn this ceasefire into real progress, we need more than the silencing of the guns. We need full, safe and sustained access for humanitarian workers, the removal of red tape and impediments, and the rebuilding of shattered infrastructure. Saudara, selepas ini kami bawa anda mengikuti kuliah umum sulung kursi emas yang meningkat peranan pengajar Melayu menerusi lensa Pendeta Dr. Muhammad Arif Ahmad. Terus bersama berita untuk laporannya. Selamat bertemu kembali. Saudara, berdepan dengan pengguna yang menggunakan identiti palsu atau lebih dikenali sebagai catfishing. Itulah kelakuan bahaya online yang sering dialami penduduk Singapura tahun lalu. Satu tinjauan Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital menunjukkan antara kelakuan bahaya online yang juga sering berlaku ialah mesej berunsur seksual yang tidak diingini serta gangguan online. Sekitar 1 dalam setiap 3 orang di Singapura berkata mereka pernah mengalami kelakuan sedemikian. For catfishing, it is about betrayal. And the betrayal cuts very deep because it exploits trust and intimacy. Many victims feel very humiliated for falling for it, even though the manipulation was very deliberately done. I think for cyberbullying and for sexual harassment, I think it adds layers of shame and powerlessness, and it makes people feel very, very exposed even in their own homes. Lebih 4 daripada setiap 5 orang di Singapura terdedah kepada kandungan online berbahaya tahun lepas, antaranya penipuan, kandungan ganas dan pembulian siber. Lebih 4 daripada setiap 5 orang juga hanya melihat kandungan itu sepintas lalu atau terus menutupnya. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata sekitar 2/3 orang mahukan undang-undang yang lebih kukuh untuk membantras bahaya ini. Sebab permainan kad interaktif tentang pembulian serta filem-filem pendek itulah alat-alat sumber yang akan diberikan kepada 18 sekolah di Singapura sebagai sebahagian daripada usaha baru memupuk masyarakat yang lebih baik hati. Para pengajar berharap dapat bekerjasama dengan setiap sekolah di negara ini satu hari nanti. Bangsa buli sering berdiam diri dan mereka yang menjadi saksi buli mungkin setakat membatu. Lantaran itu, permainan kad baru ini diharap mendidik para pelajar supaya mula berkongsi pengalaman mereka. Ini sebagian daripada usaha anti pembulian baru dipanggil Take a Stand atau Ambil Pendirian. Sebagai pelajar dan saya rasa saya boleh main peranan untuk bekerjasama dengan sekolah saya dan juga memberitahu rakan-rakan sekolah saya tentang kesan-kesan yang negatif tentang bullying. Meski melalui perubahan zaman, tujuan perjuangan almarhum Dr. Muhammad Arif Ahmad atau lebih dikenali sebagai Dr. Mas tetap sama. Bukan untuk diri sendiri tetapi demi masyarakat, bangsa dan negara. Nilai utama itu ditengahkan oleh Profesor Anpra, penyandang pertama kursi emas dalam pengajaran Melayu di Institut Pendidikan Nasional Universiti Teknologi Nanyang. Tokoh sarjana Asia Tenggara dari Universiti Kerta Frankfurt itu berkata demikian di kuliah sulung kursi emas yang diadakan di Perpustakaan Negara. Bertemakan melestarikan warisan, membina masa depan, meneroka peranan pengajar Melayu sebagai jambatan masyarakat melalui lensa pemikiran emas. Prof. Graf menekankan bahawa pengajar Melayu bukan sekadar bidang akademik tetapi satu kekuatan budaya yang hidup yang merentasi generasi dan zaman.
Selaku profesor pertama yang menyandang kursi Mas, beliau meneliti juga bagaimana visi dan perjuangan Dr. Mas terus menjadi panduan kepada masyarakat Melayu dalam menghadapi arus kemodenan tanpa meninggalkan akar tradisi. Beliau turut menarik perhatian bagaimana bahasa dan budaya Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai wadah komunikasi, tapi juga sebagai satu identiti masyarakat. Menurut Profesor Graf, tema kuliah itu dipilih bagi menghargai perjuangan Dr. Mas yang melampaui bidang kesusastraan, perangkami pendidikan, agama dan pembangunan bangsa. Saya rasa perlu melihat orang atau tokoh itu secara keseluruhan, khususnya pada akhirnya dia begitu aktif juga dalam bidang agama dan pendidikan secara umum. Nilai-nilai yang ingin diamalkan beliau kepada kita pada zaman ini yang perlu ditunjukkan. Dr. Mas tidak hanya aktif untuk dia sendiri, kegemaran dia sendiri menulis sebuah novel, puisi atau pantun. Dia juga tidak aktif untuk mencari keuntungan dari sisi keuangan. Dia tidak juga aktif untuk komuniti Melayu dia sendiri. Dia aktif untuk negara dan bangsa. Profesorship pertama ini sudah dilangsungkan dan menjemput seorang pakar yang betul-betul memahami Dr. Mas. Saya rasa kagum dan saya bersyukur masyarakat Melayu terutama yang dan generasi akan datang dapat bermanfaat pada profesorship ini. Harapan bapa saya itu bersifat jati, kuat, ikut peredaran zaman. Jadi pada harapan saya, kalau nak melestarikan bahasa Melayu, kita mestinya bersifat seperti arwah. Di bawah program Kursi Mas, pakar-pakar terkemuka dalam mengajar Melayu diundang ke Singapura untuk meneliti bahan-bahan di Hub Kajian dan Sumber Dr. Muhammad Arif Ahmad serta merancang kajian relevan. Dua gempa bumi besar sebab 7.4 dan 6 Richter gegarkan Filipina hari ini. Sebanyak 6 nyawa dilaporkan terkorban setakat ini. Diteruskan berita. Setelah harga emas menjulang tinggi ke paras rekod $4,000 Amerika saat minggu ini, setengah penduduk Hong Kong bergegas menjual emas untuk mengambil untung. Bagaimanapun setengah penduduk Indonesia dan Thailand sebaliknya menyerbu kedai-kedai emas untuk membeli walaupun harganya sedang melambung tinggi. Beginilah keadaannya di sebuah kedai emas di Jakarta semalam dibanjiri pelanggan yang ingin membeli emas. Malah bukan sahaja di Jakarta, kedai-kedai emas di ibu kota Thailand juga penuh dengan mereka yang ingin membeli emas. Ramai di antara mereka percaya bahawa harga emas akan terus meningkat. Lantaran itu mereka berasa inilah masa yang tepat untuk membeli. Pelabur emas bernama Encik Jakapong ini berkata, dalam masa sebulan sahaja harga emas naik sebanyak 10,000 baht dan ini tidak pernah dialaminya sebelum ini. Dalam perkataan lain, harga emas meningkat sebanyak 54% sejak awal tahun ini. Ia mula berhenti menjelang hari ini setelah sesetengah pelabur menjual emas mereka untuk menyimpan untung. Namun demikian, minat membeli nampaknya masih belum luntur di kalangan pelanggan. Sebisa mungkin masih ada di uang yang tersisihkan untuk beli emas gitu. Saya merasa lebih aman untuk beli emas dibandingkan untuk investasi di tempat lain. Untuk naik sudah dari bulan September sudah mulai naik terus ya Pak ya. Saya fenomena naik. Pertama pengaruhnya politik luar negeri Pak ya. Kemudian akhirnya pengaruh kami ke sini ke Indonesia di mana sini masyarakat Indonesia sudah mulai untuk investasi juga. Jadi di mana harga tinggi itu bukan asal baik-baik kita melakukan investasi. Menurut seorang pengurus
kedai emas di Thailand pula, para pelabur kini terdedah dan belajar tentang kenaikan nilai emas dan tren meningkatnya melalui pakar-pakar di media sosial. Sejak awal tahun, harga emas meningkat mendadak disebabkan pembelian kukuh oleh bank-bank pusat, peningkatan permintaan dana dagangan bursa ETF emas, dolar Amerika yang lemah dan permintaan perlindungan aset. Dengan segala ketidakpastian di seluruh dunia kini, emas dianggap sebagai aset nyata yang lebih stabil, memberi pelabur keyakinan lebih terhadap kestabilan kewangan mereka. Gempa besar skuad 7.4 Richter mengguncang selatan Filipina pagi tadi mengakibatkan sekurang-kurangnya 6 orang dilapor maut. Ia diikuti oleh satu gagaran susulan sekuat 6.9 Richter sekitar 7 malam ini tadi. Pelbagai kerosakan bangunan juga dilaporkan di pelbagai lokasi di wilayah mendadak. Berkuasa kini mengeluarkan amaran tsunami dan segera mendesak para penduduk supaya menyelamatkan diri ke tanah tinggi. Ini merupakan antara gempa bumi paling kuat menggegarkan Filipina sejak akhir-akhir ini. Baru 2 minggu lalu ia diguncang oleh gempa skuad 6.9 Richter yang membunuh 74 orang di Pulau Cebu. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan RM470 bilion bagi tahun 2026. Ini merupakan belanjawan terbesar dalam sejarah negara itu. Jumlah tersebut melebihi rekod RM452 bilion bagi tahun ini. Bagi tahun 2026, Encik Anwar berkata, ekonomi Malaysia diunjur berkembang antara 4 hingga 4,5% di tengah ketidaktentuan ekonomi dunia serta sengketa politik dan ekonomi yang berterusan. Dengan itu sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam.